Tuan-tuan, secara rumus 923 ni, sebenarnya tuan-tuan nampak tak satu benda? Bukan nak kata saya nampak, tapi kita ambil ilmu, kita ambil pelajaran ibrah daripada tok-tok guru ulama kita. Sebenarnya gambaran Isra' dan Mi'raj lebih merujuk kepada gambaran perjalanan diri kita, tetapi dilakonkan dan diskripkan oleh Allah terhadap Rasulullah. Baik, kita memulakan kehidupan sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah. Tempat pula di start tu, tempat yang paling mulia atas muka bumi, di mana? Isra' Mi'raj. Di mana bermula? Masjidil Haram, tempat paling mulia, dan kita dijadikan Allah sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah. Jadi seseorang yang nak menuju kepada Allah, dia kena settle sini. Kena settle hati dia. Dengan maksud bedah di sini bukan suruh ambil pisau bedah kita pun nak ambil bedah sendiri-sendiri. No. Maksudnya kita kena usaha, kita kena ubah, cantikkan 3 benda tadi. Kita nak berjalan kepada Allah ni, iman aku mesti beres, ilmu aku mesti beres, hikmah aku mesti beres. Nak menghadap Tuhan, kena bawa dalaman yang bersih, dalaman yang suci, dalaman yang murni. Hati dulu kena settle dulu, baru pi ambil wuduk. Sebab itulah ulama-ulama menyebut, siapa yang tak sempurna wuduk, jangan mengharapkan sempurna pada solat dia. Betul tuan-tuan. Siapa yang masa wuduk dia tu dah tak sempurna, jangan mengharapkan solat dia akan sempurna. Solat yang sempurna akan lahir daripada wuduk yang sempurna, dan wuduk yang sempurna akan datang daripada dalaman hati yang sempurna. Kita nak menghadap Allah, hati itu dah settle, hati itu dah bersih, wuduk pun baik, wuduk pun berkualiti, kemudian menghadap Allah dalam keadaan baik dan berkualiti, insya-Allah diterima. Jadi bila dah ambil wuduk, inilah perjalanan. Gambaran buruk adalah perjalanan kehidupan kita dalam menuju kepada Allah, perjalanan yang jauh setakat umur yang ditentukan. Tapi umur sesiapa pun, last kali dia akan berakhir di mana? Dia akan berakhir di mana? Masjidil Aqsa, masjid juga. Percayalah tuan-tuan, tuan-tuan mati di mana sekalipun, sebelum ditanam di liang lahat, di mana anda? Sini tuan-tuan, depan ni. Depan ni tuan-tuan. Mati di hospital pun sini tempat dia, sebelum nak masuk lubang kubur. Mati di kebun pun sinilah, mati di jalan raya pun sinilah, sebelum orang usung masuk lubang kubur. Masjid tuan-tuan, masjid, rumah Allah. Kalau dulu tuan-tuan lihat, nak bawa diri, nak bawa tubuh duduk belakang Tok Imam, sampailah hari tuan-tuan Tok Imam kena duduk belakang kita. Selalunya waktu hidup tu tak mau duduk belakang ni Tok Imam, malahnya kita main masjid. Last kali Tok Imam kena duduk belakang kita, kita duduk depan. Nak tunggu sampai tahap tu ke? Dan bila kita meninggal, ditanam jasad di situ, tetapi roh di mana? Itulah perlambangan Mi'raj. Kita akan naik. Kita akan naik. Kena melewati pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, dan hadis dah cerita panjang. Pintu pertama tu jaga apa? Pintu kedua jaga apa? Dalam tu ada sifat riak, ada sifat sombong, ada sifat sum'ah. Kalaulah pintu awal-awal lagi kita dah ada takabur, memang kena hempah ke bumi terus. Adakah pada orang ini sifat-sifat takabur? Ada, pam, turun bawah balik. Kalau lepas bab takabur, buka pintu naik. Lepas tu ada bahagian riak pula. Ada dah kawan ni pada riak, kalau selamat di situ, terbuka pintu, naik lagi. Last sekali, tak berapa nak lepas, mula-mula pun rasa payah dah kan. Last sekali kalau lepas semua, apa jadi? Barulah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan kehidupan manusia tuan-tuan. Walaupun kita ada kawan, kita ada teman, kita ada wanita yang katakan isteri, kita ada harta dan aset, kita ada kedudukan, semua tu kita akan tinggal. Bila kita menghadap Allah, tak ada semua tu. Macam Nabi tinggalkan. Dengan Allah harta tinggal, dengan Allah wanita bini tinggal, dengan Allah kedudukan pangkat tinggal.
Kawan-kawan tak ada dah. Itulah waktu yang paling rigid. Maksudnya tuan-tuan, bila tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan akan lupa benda tu. Tak ada dah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada nikmat paling besar. Waktu itulah kita tak fikir dah pasal 3 benda hak Rasulullah tinggal, kita tak fikir dah pasal orang lain, tak fikir dah pasal kehidupan. Hanya memikirkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendoakan kepada Allah, Allah memberi kemudahan dan keluasan serta kelapangan urusan kita sewaktu hidup di atas dunia, dengan memudahkan, menggerakkan kita untuk melakukan amal-amal jariah, amal-amal kebaikan. Dan juga dipermudahkan sewaktu hisab kita berdepan dengan malaikatnya di alam kubur, dan dipermudahkan lintasan-lintasan kita di langit-langit, dan dipermudahkan urusan pertemuan kita dengan Allah, dipermudahkan juga urusan syafaat kita dengan Rasulullah. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kita minta, itu yang kita mohon. Walaupun kita sedar kita ni banyak lemah, banyak kurang, banyak dosa, banyak maksiat, banyak macam-macam. Tapi kalau tanya harapan, itulah harapan semua orang. Harapan tinggal harapan 9.30. Lewat dah ni, kesian anak saya dah. Boleh berhenti ya tuan-tuan? Kita ada sambungan lagi tu. Taman Manggih lusa. Taman Manggih lusa, Jumaat malam insya-Allah. Kalau siapa yang ada dekat-dekat sini, insya-Allah lah nak pergi tempat lain pun tak ada masalah. Sebab musim ni musim Isra' Mi'raj. Tak ambil ilmu dengan saya pun tuan-tuan boleh ambil dengan mana-mana ustaz, mana-mana ulama, mana-mana tuan guru, sama saja. Yang penting kita ambil, kita cuba hadam, kita cuba hayati, dan kemudian kita terjemahkan dalam bentuk praktikal dan pelaksanaan dalam kehidupan kita sekadar kekuatan dan kemampuan yang Allah bagi pada kita. Mudah-mudahan pengisian malam ini dapat memberi penjelasan dan pencerahan kepada tuan-tuan, dan seterusnya menambahkan ilmu yang sedia ada. Akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, yang kurang, sebuah tak kena, tak ada orang lain, datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.